Pernah tak kamu sudah ada idea untuk buat video YouTube, sudah buka kamera, tetapi bila nak mula bercakap, terus tak tahu nak cakap apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama aku lagi, Abang Nazar Kereta. Jangan lupa belajar menjadi YouTuber satu hari satu langkah. Okey, baiklah, kita teruskan kepada topik aku pada kali ini, iaitu tak tahu nak menulis skrip YouTube. Okey, baiklah, pastikan kamu menonton video aku ni sampai selesai. Okey, pernah tak kamu sudah ada idea untuk buat video YouTube, sudah buka kamera, tetapi bila nak mula bercakap, terus tak tahu nak cakap apa? Ataupun anda dah tulis satu ayat, padam, tulis lagi, padam lagi. Akhirnya 30 minit berlalu, skrip masih kosong. Atau kamu terus rakam tanpa skrip. Tetapi apabila tengok semula video, banyak sangat ulang perkataan, tersangkut-sangkut dan cerita pula meledet entah ke mana-mana. Kalau itu masalah kamu sekarang, jangan risau. Dalam video ini, aku akan tunjukkan kepada kamu cara paling mudah untuk menulis skrip YouTube untuk beginner seperti kamu. Walaupun kamu tidak pernah menulis skrip sebelum ini. Apa yang penting sekarang, pastikan kamu menonton video aku ni sampai selesai. Okey, kita teruskan. Okey, baiklah. Pertama sekali, kenapa kamu perlukan skrip? Sebab skrip ini membantu kamu tahu apa yang kamu nak cakap. Betul tak? Okey? Ia membantu kamu supaya kamu tidak terlupa perkara penting yang kamu nak cakapkan ataupun nak sampaikan dalam video kamu. Okey? Ia juga membantu video kamu menjadi lebih tersusun dan tidak terlalu meleret-leret. Okey. Tetapi saya nak kamu faham satu perkara. Skrip YouTube bukan karangan sekolah. Okey, ingat. Kamu tak perlu menggunakan bahasa yang terlalu formal. Tulis seperti kamu sedang bercakap dengan seorang manusia. Okey? Aku bagi contoh. Yang ni terlalu formal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsi beberapa kaedah yang boleh digunakan. Itu contoh terlalu formal. Okey, aku nak bagi satu lagi contoh, iaitu lebih natural. Dalam video ini, aku nak kongsikan kepada kamu, aku nak tunjukkan kepada kamu beberapa cara yang boleh kamu gunakan. Nampak perbezaannya kan? Okey, baiklah. Jadi, sebelum kamu menulis skrip, jangan terus menulis. Okey, kamu tanya dahulu, apa yang aku mahu penonton dapat selepas mereka menonton video aku ini. Okey, contoh, kalau tajuk video kamu adalah cara nak pilih niche YouTube. Okey, jadi kamu kena pastikan apa tujuan video kamu. Okey, apa tujuan video kamu? Okey, penonton dapat memahami cara memilih niche yang sesuai. Itu tujuan. Contoh kalau tajuk kamu cara cari idea video, mungkin tujuan penonton tahu cara mendapatkan idea video. Okey, satu video sebaiknya mempunyai satu tujuan utama. Ingat, jangan buat banyak tujuan dalam satu video. Okey? Kalau terlalu banyak perkara hendak dimasukkan, video kamu akan menjadi panjang dan penonton mudah keliru. Jadi maksud saya di sinilah, kamu buat video, pastikan dalam video kamu itu satu tajuk, okey, ataupun satu masalah yang kamu nak selesaikan, iaitu masalah penonton kamu dalam niche kamu. Okey, sekarang kita pergi ke langkah kedua pula. Okey, kamu boleh menggunakan struktur mudah. Okey, sekarang aku nak kongsikan kepada kamu satu formula utama. Okey, jadi formulanya lah hook, kemudian masalah, kemudian penyelesaian, kemudian contoh dan CTA. Okey, aku akan terangkan kepada kamu satu persatu. Okey, pertama hook. Hook adalah untuk menarik perhatian penonton kamu. Contoh, tak tahu nak pilih niche YouTube. Okey, jadi kamu sekarang pergi ke bahagian kedua, iaitu masalah. Kamu terangkan masalah kepada penonton. Okey, ramai orang mahu menjadi YouTuber, tetapi mereka keliru kerana mereka terlalu banyak niche yang boleh dipilih. Nampak? Jadi, kemudian kamu bagi penyelesaian yang ketiga. Okey? Kamu berikan jawapan. Contoh, gunakan 4 soalan ini untuk memilih niche. Itu contohlah. Okey, kemudian perkara keempat, kamu bagi contoh.
Okey, kamu tunjukkan bagaimana ia digunakan. Okey, contohnya kalau anda suka teknologi, okey, macam tu. Lepas tu yang kelima, kamu gunakan CTA. Okey, beritahu penonton apa yang perlu mereka lakukan. Okey, contoh, kalau kamu mahu belajar lebih banyak tentang YouTube, subscribe channel ini. Itu contoh. Okey, dengan struktur ini saja, kamu sudah boleh menghasilkan banyak skrip YouTube. Okey, jelas tak setakat ini? Okey, kita teruskan. Okey, langkah ketiga adalah kamu tulis hook dahulu. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang sangat penting, iaitu hook. Okey, hook ialah sebahagian awal video yang membuat penonton kamu terus menonton video kamu. Okey, aku akan bagi contoh kepada kamu dua hooks. Hook yang pertama dan hook yang lebih menarik. Okey, contoh hook yang lemah. Okey, hai semua, selamat datang kembali ke channel saya. Dalam video ini, contoh, itu hook lemah. Okey, jadi kamu kena tukar buat macam ni pula. Okey, contoh. Okey, kalau kamu baru nak jadi seorang YouTuber, tetapi masih tak tahu nak pilih niche apa, jangan pilih niche kamu sebelum jawab 4 soalan ini. Nampak tak? Okey, anda tak perlu buat hook yang pelik atau menipu. Cukup beritahu masalah yang penonton kamu sedang alami dan apa yang mereka akan dapat daripada video kamu. Nampak? Okey? Jadi, formula mudah. Aku bagi contoh beri kamu. Formula mudah. Iaitu masalah tanpa janji penyelesaian. Okey ya? Okey, sekarang kita pergi ke langkah yang keempat. Kamu tulis isi dalam poin. Maksudnya sini ialah, ini penting supaya pemula tidak takut menulis skrip. Contohnya kamu sebagai orang baru, kamu tidak akan merasa takut untuk menulis skrip. Jadi, anda tak semestinya perlu menulis ataupun kamu tak semestinya perlu menulis setiap perkataan yang mahu kamu sebut. Okey? Maksud saya kamu buat poin-poin saja, perkara-perkara yang penting saja berkaitan topik yang kamu akan sampaikan di dalam video kamu. Macam tu. Okey? Kalau kamu baru memula, kamu boleh gunakan poin. Okey, sekarang aku bagi contoh. Okey, contoh topik, cara cari idea video. Hook, tak ada idea video. Poin yang pertama, cari masalah penonton. Poin yang kedua, baca komen. Poin yang ketiga, kamu cari soalan. Poin keempat, kamu lihat trend. Poin kelima, kamu lihat idea. Bila kamu sudah biasa, kamu boleh menulis skrip penuh. Tetapi untuk pemula, poin-poin seperti ini sudah cukup untuk membantu kamu bercakap dengan lebih natural. Okey, sekarang kita pergi ke langkah yang kelima pula. Kamu gunakan bahasa yang mudah. Okey, kesalahan lain yang selalu berlaku ialah cuba nampak terlalu profesional. Kamu berusaha untuk menampakkan diri kamu sebagai seorang yang profesional. Itu adalah salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh YouTuber baru. Okey, akhirnya skrip menjadi terlalu formal dan susah didengar. Okey, aku berikan contoh. Okey, contoh yang tak berapa sesuai. Para penonton disarankan untuk mengaplikasikan strategi ini secara konsisten. Nampak tak? Susah dipahami kan? Okey, aku nak bagi contoh yang mudah supaya penonton kamu mudah memahami dan kamu mudah menyampaikan. Okey, saya cadangkan kamu cuba cari ini secara konsisten. Nampak tak perbezaannya? Okey, sekarang aku nak kamu bayangkan kamu sedang bercakap dengan seorang kawan. Okey, bukan bercakap dengan satu dewan yang penuh dengan orang. Ingat tu, bayangkan kamu sedang bercakap dengan kawan kamu, bukan bercakap dengan ramai orang. Okey, macam tu. Okey, jadi aku nak bagi kamu satu prinsip. Okey, sekarang kamu tulis seperti kamu sedang bercakap. Kemudian kamu baca semula dengan kuat. Boleh? Tulis seperti kamu sedang bercakap, kemudian kamu baca semula dengan kuat. Okey, kalau ayat itu sudah disebut, mudahkan ayat tersebut. Faham tak? Kalau ayat yang kamu tulis itu susah nak disebut, kamu mudahkan ayat tersebut. Okey, supaya mudah kamu nyebut dan mudah dipahami oleh penonton kamu. Okey, sekarang kita pergi ke langkah ke-6 pula. Langkah ke-6 ialah kamu masukkan contoh dan cerita. Okey, skrip yang hanya penuh dengan penerangan boleh menjadi membosankan. Sebab itu, cuba masukkan contoh. Okey, contohnya, kalau saya cakap pilih niche yang anda minat, mungkin bunyinya terlalu umum. Betul tak? Tetapi, kalau saya beri contoh, katakan kamu suka memasak.
Kamu boleh buat video resepi mudah, kesilapan masak, tip memasak dan sebagainya. Okey? Penonton lebih mudah faham apabila kamu memberi contoh. Okey. Jadi, formulanya yang kamu boleh gunakan di sini adalah kamu gunakan penerangan, lepas tu kami bagi contoh, lepas tu ini akan membantu memudahkan penonton kamu faham. Ya? Bagi penerangan, contoh, penonton faham. Okey, sekarang kita pergi ke langkah ketujuh pula. Okey, langkah ketujuh adalah kamu akhiri video kamu dengan CTA ataupun call to action. Okey, selepas kamu memberikan nilai kepada penonton, jangan biarkan video berakhir begitu saja. Okey, jangan kamu biarkan video kamu berakhir begitu saja. Kamu kena tahu, satu perkara ni CTA bukan sekarar. Okey, jangan lupa subscribe, bukan. CTA ni menjangkaui yang lebih besar lagi. Okey, jadi saya nak kamu buatkan CTA yang berkaitan dengan video kamu. Contoh, kalau video ini membantu kamu, tekan subscribe kerana dalam video seterusnya aku akan tunjukkan cara membuat hook yang membuat penonton mahu terus menonton video kamu. Ataupun kalau kamu sedang membina channel YouTube, tulis niche anda di komen. Okey, itu adalah contoh-contoh CTA juga yang boleh kamu gunakan selain daripada kalau kamu merasa konsep aku menarik, kamu subscribe. Okey. Jadi, CTA yang baik memberitahu penonton kamu bahawa apa yang boleh mereka lakukan selepas mereka menonton video kamu. Okey. Okey. Contoh. Aku bagi contoh. Sekarang aku sangat cadangkan kamu tunjukkan contoh sebenar. Katakan topik. Cara cari hadiah YouTube. Okey, anda boleh cakap. Kamu boleh cakap. Hook. Tak ada dia nak buat video YouTube. Jangan risau. Dalam video ni, aku akan tunjukkan 5 tempat yang boleh kamu gunakan untuk mencari hadiah. Okey, itu hook. Masalah, ramai YouTuber baru berhenti membuat video bukan kerana mereka tak mahu konsisten, tetapi kerana mereka kehabisan hadiah. Okey, penyelesaiannya, cara pertama ialah kamu cari masalah penonton kamu. Cara kedua, kamu baca komen. Cara ketiga, kamu cari soalan yang selalu ditanya oleh penonton kamu. Contoh, kamu bagi contoh. Contohnya, kalau niche kamu ialah YouTube, selain seperti kenapa video saya tak dapat views, boleh dijadikan satu video. Okey, lepas tu kamu bagi CA. Kalau kamu mahu belajar cara membina channel dari kosong, subscribe channel ini. Kemudian, kamu beritahu penonton. Nampak? Skrip sebenarnya tidak perlu rumit. Okey? Okey, kesilapan yang perlu dielakkan ialah, yang perlu kamu elakkan ialah, aku bagikan kepada kamu 5 perkara. Okey, yang pertama ialah intro terlalu panjang. Intro video kamu terlalu panjang. Jadi, di sini kamu jangan habiskan 1 minit hanya memperkenalkan diri. Yang kedua, kamu membuat video terlalu banyak isi. Okey, jangan cuba masukkan 20 perkara dalam satu video. Ingat, yang ketiga, ayat kamu terlalu formal. Kamu gunakan bahasa yang biasa kamu gunakan. Yang keempat, tiada contoh. Jangan hanya terangkan, kamu kena tunjukkan. Yang kelima, kamu tidak membaca mula skrip. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat? Baca skrip dengan kuat sebelum kamu merekam video kamu. Okey, sebagai penutup, jadi kalau selama ini kamu fikir menulis skrip itu susah, sebenarnya kamu cuma perlu memerlukan struktur yang mudah, iaitu hook, masalah, penyelesaian, contoh dan CTA. Okey, jadi sekarang ni kamu mulakan dengan struktur dahulu, jangan cuba menjadi sempurna. Okey, semakin banyak kamu menulis dan merakam, semakin mudah kamu akan bercakap di depan kamera. Okey, sekarang saya cabar kamu. Pilih satu tajuk video dan cuba tulis skrip menggunakan struktur yang kita belajar hari ini. Okey, kalau kamu mahu terus belajar membina channel YouTube dari kosong, jangan lupa subscribe kerana kita akan teruskan perjalanan ini langkah demi langkah. Okey, kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa kamu subscribe dan share video aku ini supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video aku ini. Jangan lupa belajar jadi YouTuber satu hari satu langkah. Jangan lupa untuk menonton video aku yang seterusnya kalau kamu nak info yang lebih lanjut. Okey?